Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini hari Khamis 21 bulan 5 2020. So sekejap lagi kan kita dah berada di penghujung bulan Ramadan Al-Mubarak. So hari Ahad ni insya-Allah sama-sama semua rakyat Malaysia insya-Allah akan merayakan Hari Raya Aidilfitri. Walaupun kali ini kita dalam keadaan yang agak di luar kebiasaan kita, tak balik kampung, tak kunjung-kunjung, tiada ziarah-ziarahi dan juga kemungkinan besar tiada open house dan sebagainya. Tetapi kita perlu sama-sama orang kata sama-sama membiasakan dengan norma baru yang ada dalam kalangan masyarakat kita hari ini. Sebab untuk sama-sama kita menjagalah supaya wabak COVID-19 ni tak menjadi second wave ataupun third wave, khususnya dalam musim perayaan. Okay guys, kali ni saya nak share dengan anda semua tentang 5 keputusan takaful yang biasanya ada dalam keputusan ataupun dalam permohonan takaful. Sebab ada orang tanya saya, bro, kalau katakan saya apply takaful, adakah semua permohonan takaful tu akan diterima? Jawapannya tidak. Tidak semua permohonan takaful yang anda buat akan diterima secara 100% oleh operator ataupun company takaful. So kebiasaannya akan ada 5 status, orang kata. Status permohonan takaful. Apakah 5 status permohonan takaful itu? Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah permohonan takaful tu ada kemungkinan akan ditolak. Akan ada kemungkinan ditolak. So sebagai ejen, bila dia hantar proposal kepada operator takaful, so bila berlaku je declaration ataupun pengisytiharan, contohnya klien ataupun bakal klien dah pernah ada sakit kritikal, sebagai contoh kanser dan sebagainya, so permohonan takaful itu kebiasaannya akan ditolak oleh operator takaful. Itu kebiasaannya, ditolak. So maksudnya permohonan itu tidak akan diterima oleh syarikat ataupun operator takaful. Walaupun klien nak bayar sampai beribu-ribu ringgit sebulan pun masih lagi akan ditolak oleh operator takaful. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam permohonan takaful juga ada kadang-kadang permohonan takaful yang diterima. Operator takaful terima, tetapi terima bersyarat ataupun kita panggil conditional acceptance. Penerimaan, tetapi penerimaan yang bersyarat. Yang ni kira okey lagi, sebab operator takaful akan terima permohonan tersebut dan juga akan klien akan boleh mendapat perlindungan takaful. Cumanya ada beberapa syarat lah. Syarat-syarat itu bergantung kepada keadaan kesihatan klien. Ada syarat-syarat yang menentukan ada beberapa jenis penyakit tidak akan dilindungi. Sebagai contohnya, kalau klien dah pernah kena asma dan sebagainya, kemungkinan penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan asma itu tidak akan dilindungi. Itu sebagai contoh. Itu bergantung pada keadaan pengisytiharan kesihatan klien ataupun bakal klien. Itu yang kedua. Yang ketiga, loading. Loading ni pun antara salah satu status juga dalam keputusan permohonan takaful. Sebab kadang-kadang ada klien yang terpaksa, bukan terpaksa lah, klien diminta untuk bayar lebih sebabkan oleh status kesihatan. Mungkin orang yang sihat ataupun orang yang normal kena bayar contoh 150 sebulan untuk plan berkait dengan pelaburan. Tapi mungkin kalau dia ada masalah kesihatan yang tak berapa serius, mungkin dia kena bayar lebih kurang 15 ke 20%, bergantung pada underwriting lah, bergantung pada keputusan akhir daripada pihak operator takaful. Loading ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah postpone ataupun keputusan itu ditangguhkan. Kes-kes ni berlaku kebiasaannya, contohnya yang banyak berlaku pada klien-klien ataupun anak-anak klien yang lahir pramatang ataupun premature. So kes-kes ni biasanya akan keluar sebagai kes-kes ditangguhkan. Bukan tak boleh ambil, bukan ditolak, tetapi ditangguhkan. Katakan contoh saya bagi tadi tu pesakit atau bukan pesakit, klien bayi pramatang, so selepas tahun dia boleh ambil balik. Tapi dengan
dengan keputusan ataupun dengan penelitian daripada pihak operator takaful lah dulu. So postpone ni tidak maksudnya ditolak, tapi ditangguhkan. Maksudnya lepas beberapa fasa ataupun beberapa tempoh masa, klien masih lagi boleh buat permohonan semula. Okey, itu yang keempat. So kita dah tengok tadi yang pertama kita panggil sebagai kita panggil sebagai decline ataupun ditolak. Yang kedua, penerimaan bersyarat ataupun conditional acceptance. Yang ketiga, permohonan takaful dikenakan loading ataupun bayaran tambahan. Yang keempat adalah permohonan takaful postpone ataupun ditangguhkan. Dan yang kelima, yang ni yang paling bagus dan yang ni yang paling orang tunggu-tunggulah. Dan juga sebagai ejen pun, ramai ejen-ejen akan tunggukan keputusan ni daripada pihak takaful, iaitu enforce, iaitu pihak takaful akan keluarkan status enforce, iaitu berkuat kuasa. So bila status klien ataupun polisi takaful kita enforce, so maksudnya kita akan dapat nikmati segala perlindungan yang ditawarkan pada fasa permulaan bila kita jumpa dengan ejen. So yang tu kita kalau dah enforce tu kena banyak-banyak bersyukur lah kan, sebab kita tergolong dalam orang yang boleh terima ataupun dapat menikmati perlindungan takaful tu tanpa ada postpone, tanpa ada decline, tanpa ada penerimaan bersyarat dan sebagainya. So nasihat saya kepada mereka-mereka yang nak ataupun masih lagi duk survey-survey tentang polisi ataupun sijil takaful tu, dalam keadaan kita masih lagi dalam keadaan sihat, tak ada sakit dan juga masih lagi waras dan sebagainya, inilah masa ataupun waktu yang sesuai untuk kita sign up ataupun untuk kita buat caruman takaful. Sebab kena ingat, tak semua permohonan takaful yang kita buat hari ini akan di-enforce ataupun akan dikuat kuasa. Kemungkinan kalau kita dah ada sakit baru kita nak mencarum, so mungkin akan decline, mungkin akan ada letter of conditional acceptance, penerimaan syarat, ataupun mungkin kena loading dan sebagainya. So ambil takaful masa kita ataupun masa diri kita dalam keadaan ataupun dalam tahap kesihatan yang terbaik. Jangan masa dah sakit, masa dah kita ada penyakit kronik dan sebagainya baru nak terfikir-fikir nak sign up polisi takaful ataupun sijil takaful. Okey, cukup untuk sekadar itu pada kali ini. So kalau rasakan video ni menarik dan juga bermaklumat, boleh kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan anda semua. So apa-apa pun, selamat menyambut hari raya pada hari Ahad ni. Ziarah-menziarahi itu boleh, tapi buatlah secara online kan. So sama-sama kita membiasakan dengan norma yang baru, sama-sama kita jaga diri kita dan keluarga dan juga kawan-kawan yang lain daripada merebaknya wabak COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam next video. Alright, bye.